Okey, apakah nilai digit 7 dalam asas 10 bagi nombor berikut? Okey. Jadi 2 ni asas 8 kan. Okey, jadi asas 8 ni kita pergi ke asas 10. Okey. Soalan pun dia nak dalam asas 10. Jadi 2, 7, 5, 3. Okey, nak pergi ke asas 10, sini 8 kuasa 0, sini 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 dan 8 kuasa 3. Disebabkan dia nak digit 7 saja, jadi kita darab yang 7 je lah, yang lain tak perlu darab. Tak perlu kita cari, tak apa kan, sebab dia nak apakah nilai digit 7. Okey, jadi kita darab yang bahagian ini sahaja. Okey, jadi 7 darab dengan 8 kuasa 2 sama dengan 448. Jadi jawapan adalah C. Panjang dan lebar sebuah segi empat tepat masing-masing ialah 4.5 darab dengan 5 kuasa 5 dan cm dan 2.4 darab dengan 10 kuasa 4 cm. Cari perimeter dalam sentimeter bagi segi empat tepat itu. Okey, beri jawapan anda dalam bentuk piawai. Okey, jadi dia ada segi empat tepat. Dia kata panjang dan lebar. Jadi ini panjang, ini lebar. Okey, panjang dia adalah 4.5 darab dengan 10 kuasa 5. Okey, ini adalah dalam bentuk piawai lah. Jadi 2.4 darab dengan 10 kuasa 4. Jadi dia kata cari perimeter. Okey, dalam bentuk piawai lah. Okey, bentuk piawai dia mesti dalam bentuk macam ni. Okey. Okey, jadi untuk cari kita punya jawapan ni, kita ubah yang ini. Okey, 2.4 darab dengan 10 kuasa 4 kan. Okey, jadi disebabkan ini adalah positif, okey, jadi pergerakan kita punya titik perpuluhan akan ke arah sini. Jadi dia akan 2.4, 1 ini 4 kan. Jadi 1, 2, 3, 4. Toik kat sini. Jadi sini 0, 0, 0. Jadi dia bersamaan dengan 24,000 cm. Ini jawapan untuk lebar. Okey, untuk yang ini pula dia 4.5 darab dengan 10 kuasa 5. Ini positif, betul tak? Dan 5 kan. Jadi dia positif, titik perpuluhan pergerakannya akan ke kanan. Jadi 4.5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 0, 0, 0. Isi yang bahagian longkang dia tu dengan kosong. Jadi 450 0,000 cm. Jadi ini adalah panjang dia. Okey, jadi perimeter. Macam mana kita nak cari perimeter? Perimeter tu adalah kita punya panjang sekeliling sini. Sekeliling ni semua. Okey. Sini tambah dengan sini, tambah dengan sini, tambah dengan sini. Jadi untuk ini dia sama juga. Yang ini untuk panjang ni samalah. Okey, jadi kita tambah je sini, tambah sini, tambah sini, tambah dengan sini. Okey. Jadi perimeter sama juga 24,000 tambah dengan 24,000, atau kita boleh tulis 2 darab dengan 24,000 lah, sama je kan. Okey, tambah dengan ni panjang dia 450,000 tambah 450,000. Okey, jadi sama dengan 948,000. Okey, jawapan mesti dalam bentuk piawai. Jadi 948,000, kita mesti dia punya titik perpuluhan sekarang, titik perpuluhan kat sini. Jadi kita gerakkan ke nombor yang biar dia sini 9 point berapa. Dia tak mau 94 point, tu tak mau. Okey, dia mesti kat nombor yang paling hujung, tapi bukanlah 0.9, tu tak mau lah. Okey, dia mesti nombor yang paling hujung dekat sini. Dia mesti titik perpuluhan dekat situ. Jadi kita gerakkan daripada sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 9.48 darab dengan 10 kuasa 5 kan, sebab pergerakan dia 5 kali. Jadi dia apa, negatif ke positif? 10 kuasa 5 ataupun 10 negatif 5. Untuk tahu benda ni, kita kena convert balik yang ini. Okey, daripada sini dia akan menjadi 94.8 kan. Kita nak jadikan balik nombor ni jadi 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi pergerakan yang ini adalah ke kanan. Jadi
Ini jawapan dia. Bila ke kanan, dia positif. Okey, jadi jawapan dia adalah D. Okey, Rajah 1 menunjukkan graf jarak masa bagi seorang pelari. Okey, Rajah ditunjuk jarak bermasa. Okey, jadi diberi laju pelari itu ialah 5 meter per saat. Nyatakan nilai bagi X. Okey, X berada di sini. X. Okey, kita suruh kita cari X. Jadi, okey, bila dapat soalan ni, mula-mula kita tengok dulu kita punya graf. Tengok kat sini, jarak dia adalah meter, dalam meter, dan masa dia adalah dalam saat. Okey, dekat sini dia bagi lajunya adalah 5 meter per saat. Okey, jadi, okey, cun, dia tak ada masalah. Okey, jadi, apa formula kita nak pakai sekarang ni? Sebab diberi laju pelari itu adalah 5 meter per saat dan kat sini jarak dan masa. Okey, kita tengok formula. Okey, untuk formula kita tengok dekat yang page yang paling atas sekali. Okey, dekat rumus, tengok dekat sini ada formula ni, laju purata. Nampak tak ni? Laju purata. Okey, jadi kita boleh guna pakai formula ni lah. Okey, laju purata sama dengan jumlah jarak per dengan jumlah masa. Okey, jadi kita guna pakai formula tadi, laju sama dengan total jarak per total masa. Okey, dia sama dengan Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Okey, graf biasanya sini adalah X, ke sini adalah Y kan. Okey, jadi ini adalah X, Y. Jadi titik kita adalah daripada titik sini ke titik sini kan. Ke sini. Okey. Jadi sini adalah Y, sini Y1, sini adalah Y2. Sini adalah X1, sini adalah X2. Okey, jadi Y2 ialah X tolak dengan 8 per dengan X2 20 tolak dengan 0. Okey, jangan confuse dengan ni Yang ni Ni X kan? X. Tiba-tiba ni X1 lah, X2 lah. Jangan confuse. Ini X ni sebab kan soalan, kita base pada soalan. Dan soalan dia letak X dekat sini. Jadi X1 dengan X2 ni adalah formula. Jadi disebabkan ini adalah formula, saya tak maulah tukar dia kepada A atau B ke kan. Contohlah. Okay. Jadi saya kekalkan lah ni. Jangan confuse dengan yang X yang ini. Okay. Okay, jadi laju tadi dia bagi 5 sini 5. 5. Okey, jadi 5 sama dengan X tolak dengan 8 per dengan 20. Yang ini kita bawa naik ke atas. Dia akan jadi 5 20 darab 20 sama dengan X tolak dengan 8. Okey, sini kosong jadi 100 tolak sama dengan X tolak dengan 8. Jadi X sama dengan 100 tambah dengan 8 sama dengan 108. Jawapannya adalah C. Rajah 2 menunjukkan 5 garis lurus yang dilukis pada suatu sata kata sejajar antara berikut. Yang manakah benar? Okey. Yang manakah benar kita tengok satu-satu. Okey, A. Persamaan QR adalah X sama dengan negatif 4. QR mana? QR adalah ini. Okay. QR adalah negatif 4. Salah lah sebab X, ni X sama dengan 4. 4 sini. Ni X. Okay. Jadi 4. Kalau negatif 4 kat sini. Sini negatif 4. Jadi sini bukan. Okay. Padam ni. Okay. Lepas tu B, persamaan PR ialah X sama dengan 4. PR adalah ini, X sama dengan 4. Sini 4 Okey, PR sini Ini adalah Y. Sini adalah, kalau Y sama dengan 4 betul, tapi ni X sama dengan 4. Jadi ini bukan. Okey. Lepas tu C, kecerunan PS adalah sama dengan kecerunan QS. PS, sekejap kita padam dulu. Okey, PS adalah PS dengan QS, kecerunan dia. Okey, satu macam ni, satu macam ni. Tak samalah. Kalau kecerunan yang sama, kalau dia selari. Selari, yes, kecerunan sama. Jadi ini bukan. Okey, D, kecerunan PR ialah sifar. PR, nanti padam. PR adalah sifar. PR yang mana? PR yang ini. Tengok, PR
kalau tengok sini dia 90 darjah kan, 44. Jadi ini sifar lah. Okey, kecerunan sifar. Maksud dia satu garis lurus lah. Dia bukannya macam ni ke ataupun macam ni ke. Dia straight je. Jadi jawapannya adalah D. Seorang peniaga menjual 3 jenis produk PQR dalam nisbah 2, nisbah Y, nisbah 6. Okay, apabila data tersebut diwakilkan dalam sebuah cartapai, sudut sektor bagi produk R ialah 240 darjah. Nyatakan nilai bagi Y. Okey, kita tengok P, Q dan R. Okey, 2 nisbah Y, nisbah 6. Okey, dia kata data kalau dalam cartapai, cartapai sudut sektor bagi R ialah 240 darjah. Okey, jadi dia suruh cari Y. Okey, jadi dia sekarang ni apa dia bagi info dekat sini kan? Y kita tak tahu. Jadi yang dia bagi sekarang ni adalah nisbah kat sini. Nampak P ni. P ni. Okey. Kita guna pakai info ni. Okey, kalau R, okey, katakan nisbah dia adalah sama dengan 240 darjah. Kalau P, dia punya nisbah dia 2, sama dengan berapa darjah. Okey, kita cari dulu darjah yang ini. Okey, jadi kita darab silangkan dia. Jadi dia akan jadi 6X sama dengan 2 darab dengan 240 sama dengan 084. Jadi X sama dengan 6. Kita bawa ke bawah, bahagi dengan 6 sama dengan 80 darjah. Okey, jadi kalau dalam bulatan, okey, bulatan ini katakanlah sini 80 darjah. Sini adalah untuk P. Okey, P. Jadi untuk R 240 darjah. Okey, jadi baki ni adalah untuk Q kan. Jadi kita cari darjah untuk Q ni. Okey, dalam satu bulatan dia mesti 360 darjah dia punya total dia. Jadi 360 darjah kita tolak dengan 80 darjah dengan 240. Jadi 240 ni kita tambahkan 80. 360 tolak dengan sini 0, 8, 9, 10, 11, 12, 320 sama dengan 0, 40 darjah. Jadi untuk Q sama dengan 40 darjah. Okay. Sini kita dapat 40 darjah. Jadi berapa nilai untuk Y? Untuk Y kita darabkan silang dekat sini. Okey. Sini darab sini, darab silang sini. Okey. Ini darab sinilah, okey. Kita guna pakai info yang ini. Jadi dia akan okey, 240Y sama juga 40 darab dengan 6. Jadi Y sama dengan 40 darab 6. Sini 0, sini 24 kan. Okey, 240 ni kita taruh bawah, dia akan pergi ke 240 bahagi dengan 240. Jadi Y sama dengan sini jadi 1. Jadi Y sama dengan 1. Jadi jawapannya adalah D. Okey, soalan 6. Rajah 3 menunjukkan sebuah poligon. Antara berikut pernyataan manakah yang tidak benar tentang sudut keluaran dan sudut pedalaman satu poligon? Jadi A, sudut pedalaman ialah sudut yang terbentuk oleh dua sisi bersebelahan di dalam sebuah poligon. Okey, sudut keluaran ialah sudut yang terbentuk bila satu sisi poligon dipanjangkan. Okey, dipanjangkan maksudnya ni lah poligon. Poligon tu satu bentuk kan. Dipanjangkan, kita panjangkan dia. Panjangkan. Jadi sinilah sudut luaran. Itu maksud dia, sudut yang dipanjangkan. Sudut ABC ialah sudut pedalaman. Sudut ABC betul, sudut pedalaman. Sudut XYZ adalah sudut pedalaman. Bukannya sudut XYZ ni, ini adalah sudut luaran. Jadi yang tidak benar adalah D. Rajah 4 menunjukkan gabungan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi 4 tepat dan sebuah piramid tepat dengan tapak berbentuk segitiga pada satu satah mengufuk. AD dan BC adalah sisi tegak. Jadi yang manakah merupakan dongangkan sisi dari pandangan X. Okey, kita berada di sini. Okey, kita berada di sini. Jadi kita pandang sini. Apa yang kita nampak? Nampak tak ni? Sini
Empat segi sini, sini, sini dan sini. Tu je lah kita nampak. Yang ni, ini tak nampak ni. Kalau kita daripada sini lah kan. Jadi ada tak gambar rajah yang macam tu? Okey, saya nampak yang B. Oh, okey. Ini ada garisan nampak kat sini. Jadi, jawapannya lebih. Rajah 5 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Jika bulatan itu dilukis menggunakan skala 1 nisbah separuh, 1/2, cari lilitan bulatan yang baru. Okey, dia suruh kita cari lilitan bulatan yang baru. Okey. Jika bulatan itu dilukis menggunakan skala 1 nisbah separuh. Okey, ini maksudnya kita nak melukis lah. Lukis satu bulatan baru dengan nisbah dia 1 nisbah separuh. Okey, ini kalau kita dapat, dia kata lukisan ini menggunakan skala 1 nisbah 2. Okey, kita kena tahu menggunakan skala 1. Ini adalah lukisan kita. Okey, jadi ini adalah objek sebenar lah. Okay, jadi bulatan ni objek sebenar lah. Kita nak lukis dengan skala 1 nisbah 1. 1 nisbah 1/2. Okay, jadi ini sekarang ni lukisan yang dekat depan rajah 5 ni adalah lukisan yang sebenar. Jadi ia adalah 1/2. Jadi lukisan kita adalah 1. Okay, jadi dekat sini jejari dia bagi jejari 15 kan. 15 dekat sini. Jadi, kita punya lukisan berapa? Okey, lukisan kita berapa? Jejari untuk kita punya lukisan berapa? Jadi, X lah dekat sini kan. Okey, kalau kita tengok pun ini separuh, betul tak? Separuh. Jadi, kalau sini separuh, lukisan dia mesti double kan? Kita darab dengan 2, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat sini 10, sini 2, sini 3, 15 campur dengan 15 lah. Jadi, lukisan kita akan ada jejari 30 cm. Okey. Satu lagi cara kalau nak cari, boleh juga kita buat macam ni. Sini X kan. X sebab kita tak tahu berapa cm. Jadi kita darab silangkan dia. Sini 1/2X sama dengan 15 darab dengan 1. Lepas tu X sama dengan 15. Darab 15 darab 1, 15 lah. Dan sini kita bawa ke sini, dia akan jadi darab dengan 2. Jadi dia akan jadi 30 cm. Okey. Jadi ini adalah jejari kita punya lukisan dan jejari yang baru. Jadi dia suruh kita cari lilitan bulatan yang baru. Apa rumus lilitan? Okey, rumus kita boleh tengok dekat rumus ni. Kita nak cari ada tak lilitan bulatan dekat sini. Luas sini dekat nombor 3 sini ada lilitan bulatan sama dengan 2 pi j. Okey, 2 pi j. Jadi lilitan bulatan baru sama juga 2 pi j sama juga 2 darab dengan pi. Pi adalah 22/7. Okey, pi sama dengan 22/7. Ni hafal. Okey, 22/7. Dia memang apa-apa pun pi 22/7. Darab dengan j, jejari baru adalah 30. Okey, jadi 2 darab dengan 22 bagi dengan 7 darab dengan 30 sama dengan 188.571. Jadi jawapannya adalah 57. Jadi B jawapan dia. Oops. Rajah 6 menunjukkan dua buah bulatan QRS. Okey, yang garisan ni QRS tangents punya pada kedua-dua buah bulatan. Diberi panjang KR dan LR. Okey, dua ni panjang dia adalah sama. Jadi dekat sini ada 65 darjah dan 42 darjah dekat sini. Okey, itu dia punya hint-hint. Jadi soalan dia adalah hitung nilai X. Okey, X dia adalah sini lah. Sini. Okey. Okey, jadi dekat sini dia bagi 65 darjah dekat sini kan. Okey. Tadi dia bagi tahu sini dengan sini panjang ni adalah sama. Bila segitiga kaki sama, okey, panjang sama, kalau sini X cm, sini X cm, sini dia punya sudut dia adalah sama. Jadi dekat sini dia bagi 65 darjah. Jadi sini mesti 65 darjah. Jadi kita boleh carilah sudut dekat sini.
Okey, sudut sini, sudut pedalaman untuk tiga segi adalah 180 darjah kan. Jadi 180 darjah tolak dengan 65 tambah dengan 65 sama juga 180 darjah. Sini 10, sini 12, 13 sama juga kosong 50 darjah. Jadi jawapan sini adalah 50 darjah. Jadi sini kalau kita tengok sini adalah satu garisan lurus kan. Sini sudut sini sama juga satu garisan lurus, sudut dia adalah 180. Tapi dia ada sini 50 kan. 50. Jadi kita boleh carilah sudut ni berapa. Jadi dia bersamaan dengan 180 tolak dengan 50 sama dengan 130. Sini 130. Jadi sama juga kalau kita buat garisan kat sini. Sini 130, jadi sini adalah 50. Kalau ada garisan macam ni kan. Di sini kan. Ni macam ni. Dia selalunya sini mesti sama dengan sini. X, sini X. Jadi sini 50 darjah. Jadi dalam satu bulatan, okey, satu bulatan kan. Kalau kita ada satu macam lukisan macam ni macam tu. Okey. Kalau sini X, dekat sini pun dia akan jadi X juga. Dekat sini dia bagi sudut sini adalah 42 darjah. Jadi sini 42 darjah. Itu memang dia punya dia punya rule dia lah. Okey, yang ni kena hafal sikit lah. Okey. Tak apa, kena selalu kena selalu buat latihan. Jadi dia akan automatik kita akan hafal lah. Jadi bila kita ada sudut tepi ni dan sudut di sini, kita boleh carilah sudut dekat X kan. Sudut pedalaman tiga segi sama dengan 180. Kita tolak dengan 150 tambah dengan 42 untuk cari X. Okey. Jadi 50 tambah dengan 42 sama dengan 180 tolak dengan sini 2, sini jadi 92, jadi sini kosong, sini 8, sini 7, 8, 9, 88 darjah. Jadi sudut X, oleh itu sudut X sama dengan 88 darjah. Jadi jawapan dia adalah T. Raja 7 menunjukkan transformasi suatu bentuk poligon sekata. Jadi bentuk satu jadi macam ni, jadi macam mana? Okey, persoalan dia transformasi yang manakah mewakili X, Y. Okey, kita kena tahu dia punya transformasi X, Y. X, Y menggambarkan perubahan dari bentuk 1 ke bentuk 2 dan ke bentuk 3. Okey, jadi ini tengok bentuk 1 dan bentuk 2 dia sama je kan, dia tak ada apa perubahan. Jadi ini kita rasa ni adalah satu pantulan. Okey, satu pantulan sini. Jadi dia sama je, sini dia sama. Jadi daripada bentuk 2 ke 3, okey, ini atas ni nampak tak? Sini atas ni. Macam tu kan? Tu dia punya ni. Jadi nampak tak sini? Ini dia punya kepala dia pergi ke sini. Dia macam daripada sini bergerak ke arah sini. Kan? Tu dia punya lukisan dia lah macam tu. Dan dia ke sini. Jadi ini adalah putaran 90 darjah. Putaran mengikut arah jam lah 90 darjah. Jadi sini adalah pantulan dan sini putaran. Okey, jawapan adalah B. Diberi bahawa luas bentuk M dan N masing-masing ialah 8 cm padu dan 32 cm padu. Bentuk N ialah imej bagi bentuk M di bawah satu pembesaran. Tentukan faktor skala bagi pembesaran itu. Okey, jadi ada dua bentuk iaitu M dan N. M luas dia adalah 8 cm padu dan N adalah 32 cm padu. Bentuk N ialah imej. Okey, jadi N ini adalah imej di bawah satu skala pembesaran lah. Okey, ini adalah objek. Okey, jadi dia nak kita cari faktor skala bagi pembesaran ni. Okey, jadi kalau kita tengok secara macam ni kan, kita kita terus nak jawab. Okey, dia pembesaran dia adalah 8 darab 4 sebab 8 darab 4
dia sama dengan 32. Jadi jawapannya adalah 4 kali. Jadi jawapannya adalah D. Salah. Okey, jangan terus jawab macam tu sebab kita punya latihan ni melibatkan sentimeter padu. Okey, sentimeter padu ini adalah luas dia. Apa kita nak cari adalah dekat dia punya lukisan tu. Kalau lukisan macam ni, di sini kan kita nak cari berapa ni sekeliling ni, dia punya sekeliling ni. Kalau lukisan tu macam ni, kita nak cari dia punya pembesaran panjang ni dengan panjang ni. Macam tu. Ini luas yang dia bagi ni adalah luas. Sentimeter padu ni dia lain tau. Jadi kita jangan terus tengok kira base pada sentimeter padu. Kita kena cari dia punya panjang. Okey. Dekat sini macam mana kita nak cari? Dekat sini dia hanya bagi diberi luas bentuk M dan N. Bentuk apa? Jadi suka hati kita nak buat bentuk apa kan? Bentuk yang paling senang ialah segi 4 sama. Segi 4 sama, dia punya panjang dengan lebarnya adalah sama kan? Untuk cari luas, segi 4 sama dengan panjang darab dengan lebar. Okey, katakan sini 5, sini 5 cm. Okey. Jadi luas dia 5 darab dengan 5 sama dengan 25 cm padu. Okey. Jadi 5 darab 5 ni samalah juga dengan 5 kuasa 2. Sebab 5 kuasa 2 bersamaan dengan 25 kan? Jadi dalam kita punya latihan ni dia bagi ni luas 8, ini luas 32. Jadi berapa kita punya panjang? Okey. Kalau kita cari daripada sini 5 kuasa 2 jadikan 25. Jadi untuk kita nak reverse, kita kuasa 2 kan. Okey, jadi panjang M sama dengan luas dia adalah 8 cm padu. Kita punca kuasakan dia sama dengan 2.828. Okey, kita letakkan dia dalam titik perpuluhannya hampir sama dengan 3 cm. Jadi panjang dia punya segi 4 adalah sini 3 cm, sini 3 cm. Okey, jadi ini adalah panjang M. Ini pula panjang N, dia punya image dia, lukisan dia. Jadi luas tadi adalah 32 cm padu pun kita punca kuasakan. Jadi kita akan dapat 5.657. Okey, kepada titik perpuluhannya hampir sama juga 6 cm. Jadi kita punya lukisan sini 6, sini 6 cm. Okey, berapa skala pembesaran dia? Sini 3 cm, sini 6 cm. Jadi pembesarannya adalah sebanyak 2 kali. Betul, sebab 3 darab dengan 2 sama dengan 6. Jadi ini jawapan dia 2 kali. Jawapan dia adalah C. Ukuran sebuah bilik berbentuk segi 4 tepat pada lukisan berskala ialah 8 cm darab dengan 5 cm. Okey, jadi ini adalah ukuran bilik dia berbentuk segi 4 tepat. Okey, 8 darab dengan 5. Jadi sini panjang, sini lebar dia. Jadi panjang dia 8 cm, sini 5 cm. Okey, jika skala yang digunakan ialah 1 nisbah 300,000, hitung luas sebenar bilik tersebut dalam kilometer persegi. Okey, jadi bila dapat nisbah ni macam ni skala, okey, ini adalah lukisan. Okey, ini adalah lukisan kita dan ini adalah ukuran yang sebenar. Okey. Okey, jadi ini adalah ni lukisan berskala. Jadi lukisan kita dia punya panjang 8 cm. Okey, jadi ukuran sebenarnya kita darabkan 8 darab dengan sini 300,000. Kita akan dapat 2.400.000 cm. Okey, jadi sini panjang tu kita lebar pula. Kita cari lebar. Lebar tadi adalah 5 cm. 5 cm sama juga untuk dapatkan dia punya ukuran yang ukuran yang sebenar je kita darab dengan 300,000. Di 5 darab dengan 300,000 sama juga 1.500.000
sentimeter. Okey, soalan nak kita hitung luas sebenar bilik tersebut dalam kilometer persegi. Jadi kita convert dulu cm ni kepada kilometer. Okey, macam mana kita nak convert? Kita buat panjang dulu kita buat satu-satu. Okey, untuk 1 meter, 1 meter bersamaan dengan 100 cm kan. Okey, jadi kita punya sentimeter 2400,000. Jadi kita tak tahu, kita nak tahu meternya berapa. Jadi kita darab silangkan, jadi 100 x sama dengan 2400,000 darab dengan 1, jadi x sama dengan 2400,000 bahagi dengan 100. Jadi bila bahagi dengan 100, kita gerakkan kita punya titik perpuluhan daripada sini. 100 ada 2 kosong, jadi 122 kali. Di jawapannya adalah kita punya panjang 24,000 meter. Okey, jadi ini dalam meter. Kita nak jadikan kita punya jawapan dalam kilometer. Okey, jadi 1 kilometer sama juga 1000 meter. Okey, kita punya ni 24,000 meter. Berapa kilometer kita nak tahu. Jadi kita darab silangkan dia. Sini 1000x sama dengan 24,000. Pendarapan silang ni sebenarnya banyak kita akan guna dalam matematik dan dia senang sebenarnya. Pendarapan silang. Jadi x sama dengan 24,000 bahagi dengan 1000. Jadi 1000 ada 3 kosong. 3 kosong. Jadi kita gerakkan 3 kali 1, 2, 3. Jadi jawapan dia adalah x sama dengan 24 kilometer. Jadi panjang kita adalah inilah. Panjang sama juga 24 kilometer. Itu bawa panjang kita nak. Sekarang kita nak cari kita punya lebar. Lebar kita tadi adalah yang ini. Jadi kita buat yang macam tadi kita buat tadi. Kita kena convertkan daripada sentimeter kepada kilometer. Jadi 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Di sini 1,500,000 sentimeter bersamaan dengan x meter. Jadi kita darab silangkan 100 meter sama juga 1,500,000 x meter sama dengan 1,500,000 darab dengan bahagi dengan 100. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan kita 2 kali 1, 2. Di jawapannya adalah 15,000 meter. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Jadi sini 15,000 meter. Berapa kilometer? Jadi kita darab silangkan dia. 1000x sama juga dengan 15,000 darab dengan 1. Jadi x sama dengan 15,000 bahagi dengan 1000. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan kita 3 kali 1, 2, 3. Jadi jawapan kita adalah x sama juga 15 kilometer. Jadi lebar kita adalah 15 kilometer. Jadi apakah luas bilik? Luas bilik yang berbentuk segi 4 tepat sama juga panjang darab dengan lebar. Jadi 24 darab dengan 15. Jadi jawapannya adalah 360. Jadi jawapannya adalah C. Soalan 13. Puan Vidya telah membuat pinjaman peribadi dari Bank Sisi sebanyak 28,000. Beliau akan membayar balik dalam tempoh 7 tahun dengan ansuran bulanan sebanyak 415. Hitung kadar faedah yang dikenakan oleh pihak bank. Jadi dia punya pinjaman, Puan Vidya punya pinjaman peribadi, dia punya pinjaman dia adalah RM 28,000. Beliau akan membayar balik dalam tempoh 7 tahun. Dan ansuran bulanannya sebanyak 415. Dia tak bagi kadar faedahnya berapa. Sebab biasanya kalau kita nak cari dia punya total bayaran ataupun kita nak cari faedah dia mesti pinjaman kurangnya 28,000
darab dengan percentage. Kalau percentagenya 3% ke kan, darab dengan 7 tahun. Okay, jadi ini kita nak cari ni. Ini kita nak cari X. Dia tak bagi yang X ni. Jadi macam mana kita nak cari X? Jadi dia dalam soalan ni dia bagi ni ansuran bulanan sebanyak 415. Okey, apa itu ansuran bulanan? Ansuran bulanan ni adalah bila orang dah pinjam duit. Jadi mula dia pinjam duit, sekarang pinjam duit sebanyak 28,000. Jadi bulan-bulan dia akan bayar balik sebanyak 415 sampailah dia boleh habis bayar 28,000 ni. Tapi dia bukanlah bayar kalau kita totalkan dia takkan dapat betul-betul 28,000 ni. Dia akan dapat 28,000 ni campur dengan faedah. Faedah ni hasil daripada yang persen ni. Faedah. Jadi ansuran ni daripada ansuran. Okey, ansuran dia sebanyak RM 415. Okey, ansuran ni secara bulan-bulan. Okey, jadi tengok kat sini beliau akan membayar balik dalam tempoh 7 tahun. Okey, kita nak cari jumlah bayaran tu, jumlah dia. Jadi untuk 1 tahun sini ansuran, jadi untuk 1 tahun darab dengan 12 bulan sama dengan RM4980. Okey, ini untuk setahun. Okey, jadi untuk 7 tahun ataupun total keseluruhan lah kan, total keseluruhan sama dengan RM4980 darab dengan 7 tahun. Jadi sama dengan RM34,860. Okey, jadi ini adalah total yang Puan Vidya akan bayar kepada bank setelah 7 tahun lah. Bulan-bulan dia bayar sampai 7 tahun sebanyak ni. Jadi ini adalah pinjaman dia kan? Ini adalah sebenarnya asal pinjaman dia 28,000 je. Jadi total dia bayar banyak ni. Jadi ini dia termasuk dengan interest. Interest atau ni lah faedah. Okey, faedah ni. Okey, jadi untuk dapat faedah ni kita tolak yang ini, tolak dengan dia punya pinjaman. Jadi faedah sama juga RM34,860 tolak dengan RM28,000. Kita akan dapat RM6,860. Okey, ini adalah faedah untuk total faedah untuk 7 tahun lah. Okey, jadi macam mana kita nak dapat dia punya rate sekarang ni? Ini rate tau, tengok. Dia bagi jawapan pun dalam bentuk rate persen. Ni dalam rate dia lah, percentage. Okey, jadi macam ni. Okey, kita tengok kat atas ni. Ini adalah kalau kita nak cari berapa faedah dia. Okey, ini contohnya 28,000. Kita darab dengan berapa rate dia, misalnya 3%, darab dengan 7 tahun. Jadi kita akan dapat ini adalah faedah dia untuk 7 tahun. Jadi dengan jalan kerja ni kita boleh cari rate untuk ini. Okey, jadi 28,000 darab dengan X kita tak tahu. Okey, rate kita tak tahu, darab dengan 7 tahun. 7 tahun sama dengan 6,860. Okey, jadi sini kita darabkan dulu. 28 darab dengan 7 sama dengan RM196,000X sama dengan RM6,860. Jadi X sama dengan 6,860 bahagi dengan 196,000. Kita akan dapat 0.035. Jadi 0.035 bersamaan dengan 3.5%. Okey, jadi jawapannya adalah C. Okey, soalan 14. Permudahkan. Okey. Di dapat soalan ni kita salin dulu. Okey, 12G tolak dengan 6GH per dengan G kuasa 2 tolak dengan 25. Okey, bahagi dengan, okey, ni bahagi ini bukan tambah tau. Bahagi dengan
18G kuasa 2H per dengan G tambah dengan 5. Okey, jadi sekarang ni macam mana kita nak pemudahkan? Okey, first kita tengok dekat sini. Sini bahagian ni. Kita boleh tackle kat sini. Kita jadikan dia common factor. Okey, kita bawa keluar. Sini 12. Sini 12. Sini 6. Kan kita bawa keluar 6 lah. Bawa keluar 6. Jadi sini akan jadi 2. Sini akan jadi 1. Dan kita boleh bawa keluar G juga. Bawa keluar G sini. Okey. Jadi dia akan jadi 6G dalam kurungan tinggal 2 tolak dengan H. Okey, nampak Jadi per dengan G kuasa 2 tolak dengan 25. Okey. Untuk bahagian yang ini kan bahagi kan. Okey. Dalam teknik matematik, kalau ada A per dengan B bahagi dengan C per D kan, kita nak bawa naik D ni, kita bawa naik atas nak. Dia akan jadi A per dengan B darab D. Sini per dengan C. Okay, faham tak? Okay. Jadi ini kita juga boleh A per dengan B per dengan C bahagi dengan D. Jadi kita bawa dua-dua ni. Tadi kita bawa D je. Tapi sekarang kita bawa dua-dua ni, bawa ni atas. Jadi dia akan jadi A per dengan B darab dengan D per C. Dia akan terbalik dan dia akan jadi darab. Tadi dia bahagikan yang ini. Dia per ni bahagilah. Okay, sekarang bila kita bawa naik, dia akan jadi darab dan kedudukan dia akan berubah. Jadi yang ini kita bawa naik atas. Okey, bawa naik atas, dia akan jadi darab G tambah dengan 5 bahagi dengan 18 G kuasa 2 H. Okey, untuk seterusnya kita tengok dekat sini. Okey, ini nampak tak ada G kuasa 2 dekat sini? G kuasa 2 dekat sini. Sekejap, saya padam yang di bawah ni. Okey, dekat sini saya tulis dekat sini G kuasa 2 tolak dengan 25. Okey, tak fungsi kuadratik AX kuasa 2 tambah atau tolak BX dan tambah dengan C kan. Jadi sini kita ada sini kuasa 2 tapi kita tak ada B. Kat sini tak ada B, dia kosong lah. Jadi sini dan kita ada C dia adalah negatif 25. Jadi kita faktorkan dia. Okay, perfaktoran dia sini G, sini G. Okay, sebabkan G darab G dia akan dapat G kuasa 2 kan. Okay, jadi disebabkan kita tak ada bahagian BX ni, jadi sini tambah, sini tolak. Okey. Kenapa saya buat sini tambah, sini tolak? Nanti kita cek balik. Okey. Sorry, saya terbadam. Sini akan jadi tambah tolak dan sini negatif 25. Jadi berapa? Darab berapa? Dapat 25. X atau Y ke? Okey, darab dengan Y ke? Dia akan jadi 25. Okey, apa? Jadi yang kita tahu sekarang ni 5 darab dengan 5. Dia akan jadi 25 kan. Jadi sini 5, sini 5. Okay, jadi kita cek dia punya perfaktoran ni betul atau tidak. Kita cek sini. Oops. Sini darab dengan sini. Alamak, saya nak color lain. Okay, sekejap. Okay. Sini darab dengan sini. Sini darab dengan sini. Okay. Sini darab dengan sini. Dan sini darab dengan sini. Jadi dia akan jadi G kuasa 2. Lepas tu G darab dengan negatif 5. Dia akan jadi negatif 5G. 5 darab dengan G akan jadi positif 5G. Dan 5 darab dengan negatif 5. Dia akan jadi negatif 25. Okey, jadi sini negatif 5G tambah dengan positif 5G. Dia akan jadi kosong lah. Sini kosong. Jadi dia akan tinggal G kuasa 2 tolak dengan 25. Sama kan dengan nombor kita yang atas ni tadi. Okey. Jadi kita ambil yang ini, yang kita faktor ni, kita letak dekat bawah ni nanti. Okey. Jadi dia akan jadi sama dengan 6G dalam kurungan 2 tolak dengan 2 tolak dengan H. Okey, yang faktor tadi. Okey, kita letak dekat sini. G tambah dengan 5 dan G tolak dengan 5. Okey, sini darab dengan yang ni tak ada berubah lagi. G tambah dengan 5 kita salin dulu. 18 G kuasa 2 H. Okay, apa lagi kita nak ubah? Okay, sekarang ni kita just dekatkan sajalah semua. Okay, kita hilangkan tanda yang darab ni. Okay, sebab ini pun darab je kan. Jadi kita just gabung je 6G
dalam kurungan 2 tolak dengan H dalam kurungan G tambah dengan 5 per G tambah dengan 5 dalam kurungan G tolak dengan 5 dan dalam kurungan 18 G kuasa 2 H. Okey. Jadi kita tengok dekat sini ada sini G tambah dengan 5, sini G tambah 5, kita boleh potong dia, okey. Dan okey, tak apa, kita buat satu-satu. Okey, sama dengan 6G dalam kurungan 2 tolak dengan H per dengan dia akan tinggal G tolak dengan 5 dan 18G kuasa 2 H. Okey, jadi apa lagi yang kita boleh buat? Kita boleh kecilkan dia kan. Okey, sini 6, sini 18 kan. Okey, 6 18 bahagi dengan 6 boleh kan? Dia akan jadi 3 sini. Sini boleh jadi 1 kan. Okey, lepas tu kita bahagi dengan G juga. Okey, G, sini 1G. Sini negatif, dia akan jadi G sini. Okey. Sebab ni G kuasa 2. Jadi sekarang dia akan jadi G kuasa 1 lah. Okey, jadi dia punya baki dia sekarang ni dia akan sama dengan 1, 2 tolak dengan H per dengan G tolak dengan 5 dalam kurungan 3G H. Okey. Boleh buat apa lagi tak? Rasa macam tak ada. So kita tengok jawapan apa yang sama sekarang ni. Ada tak jawapan 1 dalam kurungan 2 tolak 1 G tolak 5 dan 3G. Okey, saya dapat dekat sini. Nampak tak ini? Okey. Jadi selalunya jawapan orang yang satu ni dia apa? Dia tak tunjuk. Jadi sama dengan 2 tolak dengan H, okey, per dengan ini dia terbalikkan je 3GH dalam kurungan G tolak dengan 5. Jadi jawapannya adalah B. Okey, jadual 1 menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Jadi dia bagi satu tabel dekat sini. Ceritanya kat sini. Johan memiliki sebuah kenderaan pacuan 4 roda kegunaan persendirian di Maran dengan kapasiti enjin 2,400cc. Hitung cukai jalan untuk kenderaan tersebut. Okey, jadi ini adalah untuk kapasiti enjin 2,400cc. Jadi kita tengok enjin kereta 2,400cc ni dalam range mana? 2,400cc ini bukan 2,400. Okey, dia dalam sini 2,400cc. Jadi kita tengok bahagian ni. Okey, jadi dia punya apa ni? Sekarang ni hitung cukai jalan kan. Okey, cukai jalan. Kita nak cari cukai jalan dia. Okey, sama dengan kita boleh tengok kat sini. Sini cukai jalan kan. Jadi dua. Satu kadar asas, satu kadar progresif. Jadi cukai jalan sama dengan kadar asas. Okey, ni asas dia. Asas dia tambah dengan kadar progresif. Progresif ni dia punya penambahan dia lah. Okey, jadi ini adalah kadar asas dia sama dengan sini. Okey, kita tengok yang bahagian ni. Okey, ni saya colourkan yang ni. Okey. Jangan tengok yang lain. Sebab sisi keretanya ini. Okey. Okey, jadi kadar asasnya 380 RM. RM380 tambah dengan kadar progresif. Berapa kadar progresif? Dia tulis kat sini RM1 setiap sisi melebihi 2000 cc. Okey, jadi dia untuk kereta yang 2000 cc kadar asas dia banyak ni. Tapi sebabkan kita sekarang ni lebih, tengok 2000 kita lebih 400 ni. Jadi 400 ni kata setiap sisi RM RM1 setiap sisi. Okey, jadi setiap sisi ni adalah ni lah. Ada lebih 400 ni kita kena darab dengan RM1. Itu maksud dia. Okey, jadi dia punya formula je adalah 2400 kita tolak dengan 2000. Okey, dia akan jadi 200 kan. Jadi ini kita darab dengan RM1. RM1. Jadi dia bersamaan dengan RM380 campur dengan sini jadi 400 kan. 400 darab dengan RM1 dia akan jadi RM400. Jadi sama juga dengan RM087. Jadi jawapannya adalah D.
Okey, nombor 16. Diberi bahawa R sama dengan 1/2. Okey, punca kuasa 3S per dengan 4T. Ungkapkan T dalam sebutan RS. Okey. Dia nak kita penjawapan. Okey, sini R sama dengan kan. Dia nak jawapan kita semuanya T sama dengan. Okey, jadi kita kena buat kita punya exercise ni sampai jadi T sama dengan. Okey, jadi kita salin dulu. R sama dengan 1/2 punca kuasa 3S per dengan 4T. Okey. Jadi kita kita ubah yang ini pergi ke sana. Okey, jadi bila ubah pergi sana dia akan jadi R darab dengan 2 lah. Okey, bagi 1 tapi 1 tak ni. Jadi sama dengan punca kuasa 3S per dengan 4T. Okey, jadi sekarang ni kita ubah yang ni. Ubah yang punca kuasa ni ke sini. Jadi bila kita ubah ke sana dia akan jadi kuasa 2. Jadi sini dia akan jadi sini 2R kuasa 2 sama dengan 3S per dengan 4T. Okey, jadi 2 kuasa 2 sama dengan 4. R kuasa 2 dia akan jadi R kuasa 2 lah. Okey, jadi sama dengan 3S per 4T. Okey, kita sekarang ni mesti T. T mesti belah sini. Okey, T sama dengan. Okey, berapa. Jadi kita ubah T ni ke sini. Okey. Jadi dia akan jadi 4R kuasa 2 dalam kurungan 4T sama dengan 3S. Jadi dia akan jadi 16 TR kuasa 2 sama dengan 3S. Dan kita biarkan T dekat sini sama dengan 3S. Kita bawa turun 16 dengan ni ke bawah. 16 dengan R kuasa 2. Jadi sini akan jadi 16 R kuasa 2. Okey. Nampak tak? Saya tulis kat sini. T sama dengan 3S per dengan 16 R kuasa 2. Jadi jawapannya adalah B. Okey, nombor 17. Cari nilai X bagi jujukan nombor berikut. Okey, jadi sini negatif 12, sini X, sini 6, sini 15, sini 24. Okey, X ni berapa? Ni dia punya soalan ni. Okey, jadi ni kita cari daripada sini ke sini berapa dia punya beza dia kan. Jadi 15 kita tolak dengan 6 sama dengan 5 9. Okey, sini kita 6 tambah dengan 9 akan jadi 15. Jadi cuba kita 15 ni tak apa. Kita ini pun kita tolak juga 24. Kita tolak dengan 15. Okey, dia akan jadi 4 5 9. Pun tambah dengan 9 juga. Okay, kalau sini tambah dengan 9, sini pun tambah dengan 9. Okey, kita try sini, kita tambah dengan 9. Jadi negatif, sini negatif 12 tambah dengan 9. Ini dia akan jadi tolak lah sebab sini negatif. Okey, jadi 2 3 4 5 6 7 8 9. Dia akan jadi negatif 3. Sini negatif 3. Okey, negatif 3. Jadi kita try tambah dengan 9, dapat tak? Jawapan dia 6. Okey, negatif 3 campur dengan 9. Dia akan jadi tolak 9, tolak dengan 3. Jadi jawapannya adalah 6. Okey, betul. Jadi jawapan dia adalah negatif 3. C. Soalan 18. Diberi 4X sama dengan 8 per 2Y tambah dengan 1. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey. Okey, jadi sini kita salin dulu. 4X sama dengan 8 per dengan 2Y tambah dengan 1. Jadi dia nak Y sama dengan, jadi sini kita pindahkan yang ini ke atas. Okey, jadi dia akan jadi 4X, sini 2Y campur dengan 1 sama dengan 8. Jadi sini, lepas tu kita sini darab dengan sini, sini kita darab dengan sini, dia akan jadi 4 darab dengan 2 jadi 8XY tambah dengan 4X. Okey, sama dengan 8. Jadi 8X
Y sama dengan 8 tolak dengan 4X. Okey. Lepas tu kita bawa turun 8X ni ke bawah, tinggalkan Y saja, Y. Jadi 8 tolak dengan 4X, dia akan jadi 8 ni dia akan jadi bahagi jadi 8X. Di sini kita boleh kecilkan kan. Okey. Sini 4 4 sini 2, sini 2 dan sini 1. Jadi jawapan dia 2 tolak dengan X per dengan 2X. Di jawapan dia adalah Y sama dengan A. Senaraikan semua integer P yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear serentak. 7/4P lebih kecil atau sama dengan 14 dan 2P tambah dengan 3 lebih besar daripada 13. Okey. Bila dapat soalan macam ni, kita selesaikan satu-satu. Kita buat yang ini dulu. Okey. Jadi ini 7/4P lebih kecil atau sama dengan 14. Okey, simbol ni kita tulis je. Okey. Jadi kita tinggalkan P dekat sini. Dia akan jadi 14 darab dengan 4/7. Okey, jadi P akan dengan 8. Okey, jadi ini kita dah selesai. Jadi kita buat yang ini pula. Okey. 2P tambah dengan 3 lebih besar daripada 13. Jadi 2P. Sini kita pindahkan 3 ni ke sini, dia akan jadi tolak 3. Okey, jadi sini jadi 2P lebih besar daripada sini 10. Jadi P sama dengan sini per dengan 2, dia akan jadi P 5. Jadi P lebih besar daripada 5. Okey, jadi kita letak P tengah-tengah. Okey, macam ni. Okey, kita tengok mulut dia macam ni. Jadi dia dekat P, sini 5. Mulut dia tutup ke P, jadi dia ada sama dengan kat sini 8. Okey, jadi P lebih besar daripada 5 dan P lebih kecil ataupun sama dengan 8. Jadi nombor paling kecil P adalah 6. Okey, sebab dia mesti lebih besar daripada 5. 6, 7 dia lebih kecil ataupun sama dengan 8. Okey, jadi inilah P. Jadi jawapan dia adalah D. Okey, soalan 20, Raja 8 menunjukkan hubungan antara set Q dan set R. Okey, jadi nyatakan domain dan julat hubungan bagi set tersebut. Okey, jadi sini Q ke R. Okey, jadi domain dia adalah Q lah. Okey, jadi sini domain dia 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10 sini ya, 4, 6, 8, 10 sini ya. Ini bukan. Okey, jadi kita tengok A dengan B lah. Okey, ini bukan ni. Okay, julat dia kita tengok apa dia tanda. Sini dan sini. Jadi 8, 12, 16, 20. Okey, ini. Yang B pula dia tanda sekali 10 ni tak mau. Okey, sebab dia tak tanda 10 pun. Jadi jawapan dia adalah A. Ashraf mempunyai sebidang tanah berukuran 8 tambah dengan 3X meter panjang dan X tambah dengan 5 meter lebar. Dia ingin membahagikan panjang kepada 3 bahagian dan lebar kepada 4 bahagian. Satu bahagian akan ditanam dengan pokok pisang. Tentukan luas tanah itu dalam sebutan X. Okey. Jadi kita tengok jawapan dia. Okey, tengok bentuk jawapan dia. Okey. Kita kena bagi jawapan dan jawapan dia dalam bentuk macam ni lah. Okay, jadi dia ada sebidang tanah. Okay, ni katakan ni tanah. Okay, tanah berukuran sini meter panjang. Panjang dia adalah 8 tambah dengan 3X. Dan ini lebar dia X tambah dengan 5. Okay, jadi tentukan luas. Dia nak tahu luas. Okay, dalam pada masa ni juga dia kata dia ingin bagikan panjang kepada 3 bahagian. Okay, tanah ni dia nak potong 3 bahagian dan kepada 4 bahagian. Dia punya lebar dia 4 bahagian. Okay, jadi kita cari dulu dia punya apa ni, dia punya luas adalah sama dengan panjang darab dengan lebar. Jadi panjang dia adalah 8 tambah dengan 3X dan lebar dia adalah X tambah dengan 5. Okay, jadi kita darab
Sini darab sini. Sini darab dengan sini. Lepas tu sini darab sini. Dan sini darab sini. Okey, jadi sama dengan 8 darab dengan X. Dia akan jadi 8X. 8 darab dengan 5 akan jadi 40. 3X darab dengan X akan jadi 3X kuasa 2. Dan 3X darab dengan 5 akan jadi tambah dengan 15X. Okey, di sini kita susun dulu. Okey, susun ini adalah dalam dalam bentuk kuadratik. Okey, kuadratik. Dia punya bentuk A X kuasa 2 campungan B campungan C kan, BX campungan C. Okey, jadi ini 3X kuasa 2 berada di depan, kita susun balik. Okey, 3X kuasa 2 tambah dengan 8X tambah dengan 15X dan tambah dengan 40. Jadi sini yang ini kita boleh tambahkan dia. Dia akan jadi 3X kuasa 2 campur dengan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10. 3X tambah dengan 40. Okey, jadi okey, tengok dekat bawah dia semua 12. Okey, 12 ni apa maksud dia? 12 ni adalah yang tadi tu. 3 bahagian, dia nak bahagikan 3 bahagian dan 4 bahagian. Jadi dia bahagikan tanah tu kepada 3 dan 4 bahagian. Jadi tu yang jadi 12 tu, sebab sini kita akan bahagi 3 dan kita pun bahagi dengan 4. Kita kira darab lah kan. Sama dengan 12 kat sini. Jadi kita letak je 12 kat sini. Betul tak? Sebab semua bagi 12 kan. Jadi ni jawapan dia. Jawapan dia adalah D. Okay, Puan Insyirah menerima gaji sebanyak 6,750 dan pendapatan daripada sewa rumah sebanyak 500 dalam sebulan. Dia mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 4,600 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 950 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Puan Insyirah. Okey, jadi dia hanya nak tahu dia punya monthly cash flow. Cash flow adalah kita kena tahu duit masuk berapa, dia akan tolak dengan duit keluar. Duit masuk ni apa? Duit masuk ni adalah pendapatan. Pendapatan macam gaji, ataupun kalau kita ada rumah, kita sewa dekat orang, jadi orang bayar sewa, kita dapatlah duit tu. Itu maksud pendapatan. Jadi duit keluar lah duit belanja. Okey, jadi pendapatan kita tolak dengan belanja. Itu saja. Jadi pendapatan berapa? Pendapatan, dia kata dia menerima gaji sebanyak 6,750. Jadi sini 6,750 dan dia juga mendapat pendapatan daripada sewa rumah. Puan Syirah ni dia ada rumah, jadi dia sewa lah dekat orang. Jadi orang tu yang sewa rumah tu bagilah duit dekat Puan Insyirah ni. Jadi dia dapatlah extra 500. Okey. Ini mula gaji. Okey. Ini adalah daripada sewa. Okey. Sewa 500. Jadi pendapatan dia adalah 0, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini 7. Ini pendapatan dia. Okey. Jadi dia punya belanja tetap dia adalah sebanyak 4,600. Okey. Belanja tetap 4,600 dan perbelanjaan yang tidak tetap, perbelanjaan yang tak tetap adalah sebanyak 950. Jadi sama dengan 0, 5, 15, 5. Jadi ini kita tolakkan dia belanja. Kita tolak pendapatan, tolak dengan belanja, akan jadi sini 0, 5 tolak 5, 0, 2 tolak 5, 2, 3, 4, 5. Sini 7, sini jadi 6, sini jadi 1. Jadi RM 1,700. Dia punya baki. Okey. Baki duitnya setelah pendapatan tolak dengan belanja. Jadi jawapan dia adalah B. Dalam satu pertandingan melukis poster, Hazizi memperoleh 5 kali markah yang diperoleh Ashanti dan jumlah markah mereka adalah 6R. Jika Z memperoleh 15 markah lebih daripada Hazizi, nyatakan markah Z dalam sebutan R. Apa dia cakap ni? Peningnya kan? Okay.
Okey, jadi mula Hazizi, kita baca satu-satu dulu. Okey, Hazizi dia memperoleh 5 kali markah yang diperoleh Ashanti. Jadi dia dapat 5 kali markah Ashanti. Okey. Ashanti, dan jumlah markah mereka adalah 6R. Okey, jumlah markah mereka ni adalah 6R. Okey. Jadi jika Z memperoleh 15 markah lebih daripada Hazizi. Okey, Z punya markah lebih 15. Okey, lebih 15. Lebih 15 tu maksudnya dia tambah lebih 15. Okey, tambah 15. Tambah 15 markah daripada markah si Hazizi. Okey, nyatakan markah Z dalam sebutan R. Jadi ini adalah markah okey, Hazizi tadi markah dia 5 kali Ashanti dan jumlah markah mereka adalah 6R kan. Okey, jumlah adalah 6R. Jadi sini 5 kali Ashanti, jadi Z tambah dengan 16 tambah Hazizi. Jadi bila kat sini 6R, okey tu ni 6R kan. Okey, Hazizi punya markah dia 5 kali Ashanti. Jadi dia total dia, okey, jumlah markah mereka adalah 6R kan. Okey, markah Ashanti adalah 1R. Jadi markah untuk Hazizi ni adalah 5R. Faham kan? Kan dia kata Hazizi markah dia 5 kali Ashanti. Ashanti 1. Jadi Hazizi 5 kali. Darab dengan 5 jadi 5R. Bila totalkan mereka, ini markah Ashanti 1R tambah dengan 5R sama dengan 6R. Itu yang dapat 6R dekat sini. Okey, jadi ini adalah markah Hazizi kan. 5R ni markah untuk Hazizi. Okey, dekat sini jika Z memperoleh 15 markah lebih daripada Hazizi. Jadi Hazizi 5R tambah dengan 15 markah. Jadi ini adalah nyatakan markah Z dalam sebutan R. Jadi ni jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah B. Diberi koordinat C dan D masing-masing ialah -8, 7 dan 6, 13. Hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus CD. Okey. Jadi ni adalah titik C, ini titik D. C, D. C dia punya koordinatnya -8 dan 7. Dan D-nya adalah 6, 13. Okey. Sini X, sini Y, sini X dan sini Y. Jadi dia nak tahu titik tengah dia berapa. Okey. Untuk cari titik tengah, soalnya kalau ada dua nombor kan, kononnya 5 ke 7. Okey. Jadi titik tengahnya macam mana kita nak cari antara titik tengah ni? Mestilah kita 5 campur dengan 7 bagi dengan 2 kan. Jadi samalah dengan ni. Jadi titik tengah sama dengan X1 tambah dengan X2. Kita bahagikan dengan 2 sini. Jadi ini untuk X, dan Y1 tambah dengan Y2 kita bahagikan dengan 2. Okey. Dan kita akan dapat titik tengah nanti. Okey. Jadi X1 sini X tambah dengan X kat sini. Okey. Jadi sini -8 campur dengan 6. -8 campur dengan 6 bahagi dengan 2. Dan untuk Y 7 campur dengan 13. 7 campur dengan 13 bahagi 2. Okay, kita campur dulu dan baru kita bahagi. Okay, jadi kita akan dapat jawapan dia. Sini -8 campur dengan 6. Jadi dia akan jadi -2 per 2. Di sini 7, 10. Sini 20 bagi dengan 2. Jadi sini jawapan sini jadi -1. Dan sini 1, sini 1, 0. Jadi 10. Jadi titik tengah adalah -1, 10. Jadi jawapan dia adalah C. Okey, untuk soalan 25, soalan ni buat sendiri 25 dan 26. Itu cari sendiri dia punya jawapan. Okey. Okey, soalan 28. Rajah 11 menunjukkan sebuah gambar Raja Van bagi ZJ, ZK dan ZL. Senaraikan semua unsur bagi J. Tengok dia tulis dekat sini. Ada J, ada J. Maksud dia
tak mau J. Okey. Semua nombor yang tak mau J. Jadi apa nombor yang tak ada J? Dia tak mau. J tak mau. Jadi ini dia. Okey. Dia tak nak J. Jadi kita ambil yang dia bukan J. Okey, bukan J. Dia sama juga 16, 17, 18, 19, 20 dan 21. Di 16, 17, 18, 19, 20, 21 jawapan D. Okey, soalan 29. Rajah 12 menunjukkan satu graf gelung dan berbilang tepi. Nyatakan bilangan darjah graf tersebut. Okey, untuk jawab soalan ni kita buat pergerakan dia. Kalau contoh macam sini 4 segi, pergerakan dia pada titik sini kan, dan titik sini, jadi pergerakan boleh pergi ke sini ataupun pergi ke sini. Ini pun macam tu juga, pergerakan pergi sini dan sini, dan dia boleh bergerak ke sini ataupun dia boleh bergerak daripada sini ke bawah. Macam tu. Kalau titik macam ni, pergerakannya dia boleh pergerakannya macam ni, jadi sini ataupun pergerakan ke sini, dua arah lah. Kalau titik dia ada 1-2 titik macam ni, dia boleh ke sini dan dia pun boleh ke sini juga. Jadi dia boleh ke sini. Ini pun sama juga, dia boleh ke arah sini dan dia boleh ke arah sini. Jadi senang je untuk jawab sini. Sini ada satu titik sini, jadi dia boleh pergi ke sini atau ke sini kan. Jadi sini 1, 2, sini 3, 4, 5, 6, sini titik sini ke sini 7, 8, sini 9, 10, 11, 12, sini 13, sini 14, sini 15 dan sini 16. Jadi total dia adalah 16. Jadi jawapan dia adalah A. Rajah 13 menunjukkan sebuah kotak hadiah berbentuk kubus diberi luas setiap permukaan adalah 784 cm persegi. Hitung panjang dalam sisi cm sisi kubus itu. Kubus sama dah juga dengan segi 4 sama. Jadi dia punya panjang dan lebar adalah sama. Jadi luas setiap permukaan adalah 784 cm persegi. Jadi untuk dapatkan luas segi 4 sama dengan panjang darab dengan lebar. Tapi kita sekarang ni tak tahu panjang, tak tahu lebar kan. Kalau lah segi 4 sama kan sama. Jadi kalau sini 5, sini 5. Jadi untuk dapatkan luas 5 darab dengan 5 kan, sama dengan 25. 5 darab dengan 5 ni, kita tengok ni, dia bersamaan dengan 5 kuasa 2 kan. Jadi kalau kita terbalikkan dia, kalau kita sini 5 kuasa 2 ni, dia akan jadi 25 kan. 25. Kalau kita terbalikkan, reverse kan dia akan, kita nak jadikan dia 5 punca kuasa lah kan. Punca kuasa dia akan jadi 5. Jadi untuk ni kita guna pakai formula yang ini. Jadi luas dia adalah 7. Kita nak cari panjang. Panjang sama dengan 784. Kita punca kuasakan dia. Jadi kita akan dapat sama dengan 28. Jadi jawapan dia adalah D. Rajah 14 menunjukkan satu plot kotak antara berikut yang manakah betul. Jadi dia bagi sini julat dan sini julat antara kuartil. Ini plot kotak. Kena memahami macam mana kita baca plot kotak ni. Jadi julat ni apa? Julat sama dengan nombor besar tolak dengan nombor kecil kan. Jadi nombor besar dia adalah ini, tolak dengan sini. Sini 70, sini adalah 10. Jadi nombor besar dia adalah 70 tolak dengan 10, jadi sama dengan 60. Jadi yang ini bukan, jadi antara B dengan C. Jawapan kita sini bukan, sini bukan lah kan. Jadi
kita cari pula julat antara kuartil. Jadi kita tengok kat sini. Okey, untuk plot kotak ni, tengok dia ada kotak sini kan. Sini mana dia punya kuartil 1 dan kuartil 3. Okey, julat antara kuartil, dia punya formula dia adalah kuartil 3 tolak dengan kuartil 1 kan. Okey, jadi sini nampak tak dia punya kotak dia dekat sini. Jadi inilah sini terletaknya kuartil 1 dan hujung kotak ni adalah kuartil 3. Okey, jadi kuartil 1 sama dengan sini 30. Okey, sini dia tak bagi, tapi sini 50, sini 60, jadi sini mestilah 55 kan. Okey, tengah dia. Jadi kuartil 3 sama dengan 55 tolak dengan kuartil 1, 30 sama dengan sini 5, sini 5 tolak 3 sama dengan 25. Jadi ini jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah B. Okey, soalan 32. Rajah 15 menunjukkan OGIF. OGIF, graf jenis OGIF ni. Okey, bagi markah sekumpulan murid. Okey, dia bagi kat sini adalah kekerapan longgokan melawan markah. Jadi hitung julat antara kuartil. Okey, jadi julat antara kuartil. Okey, bila dapat graf macam ni kan. Okey, macam mana kita nak cari dia? Okey, sekejap Okey, apa formula julat antara kuartil? Jadi julat antara kuartil sama juga kuartil 3 tolak dengan kuartil 1. Jadi kita kena cari kuartil 3 berapa dan kuartil 1 berapa. Okey, sekarang dia bagi OGIF. Okey, graf OGIF ni. Jadi macam mana kita nak cari kuartil 1 dan kuartil 3. Okey, dalam macam satu range lah. Okey, daripada titik ni ke titik ni kan. Kalau kita nak cari titik tengah kan, kita tahu kuartil 2 lah. Okey, dikenal sebagai titik tengah. Dia ada dua bahagian, satu sini dan satu sini. Jadi untuk mencari titik tengah 1/2. Okey, dua bahagian sebab Q kat sini jadi 1. Okey, 1. Jadi 1/2 darab dengan berapa dia punya paling tinggi dia. Jadi darablah dengan 60. Jadi untuk sekarang ni ada kuartil 1, kuartil 3 kan. Jadi dia ada satu range titik. Jadi sini kuartil 1, sini kuartil 2, sini kuartil 3. Jadi sini nampak, sini ada satu bahagian, sini 2 bahagian, sini 3 bahagian dan sini 4 bahagian. Okey, jadi untuk dapatkan kuartil 1 sama juga 1/1, 2, 3, 4. 1/4. Okey, darab dengan 60. Okay, ambil apa ni darab dengan 60. Darab dengan 60. Jadi kita akan dapat jawapan dia sama dengan 15. Okey, jadi bila kita dapat 15, kita cari dulu titik 15. Okey, dekat sini. Okey, tengok kat sini 15 dekat sini. Dan okey, 15 kat sini. Sini 10, jadi 15 dekat sini. 15. Okey, kita tengok betul-betul kat sini. Okey, tengok. Okey, sini titik dia. Dan kita tengok titik ke bawah dia. Okey. Okey, dekat sini. Jadi saya besarkan sikit. Jadi sini 50.5 sampai 60.5. Jadi 515, 52.5, 53.5, 54.5. Jadi sini dekat titik ni. Jadi sini 5.5. Okay. Jadi ini adalah kuartil 1. Okey, jadi next. Okey, untuk dapatkan kuartil 3 pula. Okey, dapatkan kuartil 3. Tadi kuartil 3 ada dekat sini kan. Kuartil 3. Jadi berada dekat sini. Dia ada baru bahagian 1, 2, 3. Okey, jadi 3/4. Keseluruhannya 1, 2, 3, 4. Faham ni? 3/4 darab dengan samalah darab dengan 60. Jadi jawapan kita adalah
sama dengan 45. Okey, jadi kita pergi ke graf, kita cari 45. Okey, jadi sini 40, kita cari sini 45. Okey, jadi kita tengok graf dia punya ni bersentuh di mana. Jadi kita ikut juga sini sampai ke sini. Okey, nampak kat sini. Jap, saya besarkan sikit. Okey, besarkan sikit. Nampak tak dia punya garisan ni kat sini. Dia tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni. Okey. Jadi daripada sini kita terus ke bawah. Okey. Dia berada kat tengah-tengah ni, tengah-tengah yang ini Okey. Jadi dia bukan 70.5 dan bukan 71.5, tapi dia 71 sebab dia tengah-tengah ni, dia tak ada 0.5. Jadi ini adalah kuartil 3. Okey, kita dah dapat dah. Jadi julat antara kuartil sama juga kuartil 3 tolak dengan kuartil 1. Jadi sini 71 tolak dengan 55.5 sama juga 71 tolak dengan 55.5. Sini kosong, sini jadi 5, sini jadi kosong, sini jadi 5, sini jadi berapa tadi 6. Jadi sini 1. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, tipe 3. Darisa seorang peniaga buah-buahan, dia mempunyai stok sekotak buah oren yang mengandungi 150 biji. Pada hari Jumaat, dia berjaya menjual 30 biji oren. Jadi cari kebarangkalian Darisa berjaya menjual sebiji oren pada hari Jumaat. Okey, jadi total oren total dia adalah 150 biji. Okey, jadi dia berjaya jual sebanyak 30 biji kan. Okay, jadi kebarangkalian dia adalah probability dia adalah 30/150. Okey, jadi kita kecilkan dia jadi sini. Jadi 1, sini jadi 5. Jadi 1/5. Jadi jawapan dia adalah A. Kelas 5 Tupas mempunyai 42 orang pelajar, 15 orang daripadanya ialah pelajar lelaki. Okey, jap. Pelajar perempuannya dia tak bagi. Jadi jumlah pelajar adalah 42 orang. Okey, jadi lelakinya adalah lelaki sebanyak 15 orang. Jadi perempuan sebanyak 42 tolak dengan 15 lah. 2, 3, 4, 5. Jadi sini 7. Jadi sini jadi 3 tolak 1 jadi 2. Okey, 27. Okey, jadi sekarang ni kata 9 orang pelajar lelaki dan 17 orang pelajar perempuan meninggalkan kelas itu apabila loceng berbunyi. Okey, jika seorang pelajar dipilih secara rawak daripada baki pelajar dalam kelas itu. Okey, cari kebarangkalian bahawa pelajar yang dipilih itu ialah perempuan. Okey, kita tengok dulu yang pergi rehat. Pelajar lelaki 9 orang, pelajar perempuan adalah 17 orang. Okey, yang berada di dalam kelas adalah ini, kita tolak dengan ni. Jadi 15 tolak dengan 9 sama dengan 5, 6, 2, 8, 9. Sini jadi 6. Ni 27 tolak dengan 17 sama dengan sini kosong, sini 10. Okey, jadi yang berada di dalam kelas sekarang ni dia suruh kita pilih secara rawak baki pelajar dalam kelas. Okey, dan cari kebarangkalian bahawa pelajar yang dipilih itu ialah perempuan. Jadi yang tinggal dalam kelas sekarang ni sebanyak berapa orang? Ada 16 orang. Jadi kita kena cari kebarangkalian bahawa pelajar yang dipilih itu ialah perempuan. Jadi perempuan dia adalah 10. Jadi probability untuk pelajar yang tinggal dalam kelas dan ia adalah perempuan sama juga 10/16. Okey, jadi kita boleh kecilkan dia, bahagi dengan 2, sini jadi 5, sini jadi 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16 jadi 8. Jadi sama dengan 5/8. Okey, jadi jawapan dia adalah B. Okey, 35. Raja 16 menunjukkan dua segitiga bersudut tegak PQR dan SQT.
Okay, PQT ialah garis lurus. PQT dan diberi cos. Cos X. X ni X darjah. X darjah sini sama dengan 3/5 dan S adalah titik tengah. S ni adalah titik tengah bagi garis Q dan R. Jadi cari nilai tan Y. Dia nak kita cari nilai ini. Jadi mula kita guna info yang ini. Cos yang ini. Jadi trigonometri. So jadi ini adalah cos. Jadi cos sama dengan A per dengan H. Di sini 3/5. Jadi ini adalah adjacent. Jadi sini adjacent adalah sini sama dengan 3 dan H hypotenuse sama dengan 5 di sini. Jadi sini sama dengan 10 cm kan. Jadi sini dia dapat 5, dia darab dengan 2 lah, dapat 10. Jadi sini 3, kita kena darab dengan 2 juga. Jadi sama dengan 6. 6 cm. Jadi kita dapat sini 10 cm dan sini kita tahu 6 cm. Kita nak cari panjang sini. Macam mana kita nak cari panjang yang itu? Kita guna teorem Pythagoras. Apa rumus untuk teorem Pythagoras? Kita cari dekat sini ada tak rumus teorem Pythagoras ni? Teorem ini kat sini. Nampak ni. Teorem Pythagoras. Dia sama dengan C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Maksud dia untuk cari tiga segi kan. Sini adalah A, sini adalah B, sini adalah C. Sini sudut 90 darjah. Jadi dia A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2, dia akan jadi C kuasa 2. Ini adalah teorem Pythagoras lah. Biasanya untuk kita cari, kadang-kadang kita ada diberi kat sini kan. Kita diberi sini 5, sini 3 misalnya lah. Kita kena cari sini X. Jadi untuk cari X ni kita guna pakailah formula ini. Jadi kita guna pakai rumus teorem Pythagoras. Jadi A kuasa 2 campur dengan B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi sini adalah C, sini adalah A dan sini adalah B. Jadi A kuasa 2 6 kuasa 2 campur dengan B kuasa 2 kita tak tahu. Jadi C kuasa 2 adalah 10 kuasa 2. Jadi 6 kuasa 2 sama dengan 36 campur dengan B kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 sama dengan 100. Jadi sini B kuasa 2 kita pindahkan 36 ke sini, dia akan jadi negatif sebab sini dia positif jadi 100 tolak dengan 36, dia akan jadi sini 10, sini 4, sini jadi 9, 9 tolak dengan 3 jadi 6. Di sini kita B kuasa 2 di sini kita alih pergi sini, dia akan jadi punca kuasa. Jadi dia akan jadi punca kuasa 64 sama dengan 8. Jadi sini sama dengan 8. Panjang ni adalah 8. Panjang ni adalah 8 cm. Kat sini tadi mana ni? Titik S adalah titik tengah bagi QR. Sini QR. Sini 8 kan? Panjang ni adalah 8. Jadi bila sini titik tengah, sini 4, sini adalah 4. Betul tak? Jadi sini sama dengan 4. Jadi cari nilai tan. Tan adalah toa. Jadi toa A opposite ke A adjacent. Jadi Y kat sini, dia opposite-nya adalah sini. Jadi selalunya kalau ni kan, kita ada tiga segi. Memang kita guna teorem Pythagoras ni, tapi selalunya kalau kita dah dapat kita punya tiga seginya 4, sini 5, sini mesti 3. Dia mesti 3 lah. Boleh try lah, kita buat je lah, kita masukkan nilai A kuasa 2, B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2, mesti kita akan dapat sini 3.
Jadi ini salah satu tips lah. Okay, kalau ke sini 4, sini 5, sini akan mesti 3. Okay, jadi sini adalah 3. Jadi sini O3 per dengan A je, adjacent dia adalah 4. Okay, jadi sebabkan dia berada di luar, dia akan negatif. Okay, jadi sama dengan jawapan dia adalah C. Okay, diberi bahawa P per Q kuasa 2 sama dengan K dengan keadaan K adalah pemala. Penyataan manakah yang benar? Okay, K adalah pemala. Faham tak maksud K adalah pemala? Pemala ni, okay, kalau kita tengok bahasa Inggeris dia adalah constant. Maksud dia K ni nilai dia tak berubah. Kalau 3 je lah dia punya nilai dia. Itu maksud dia. Jadi P dengan Q ni dia boleh berubah-ubah nilai dia. Okey, jadi kita kembali balik ni. Jadi P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Okey, pernyataan manakah benar? Okey, jadi P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Berubah secara langsung. Okey, jadi kita P per dengan Q kuasa 2 sama dengan K. Kalau kita pindahkan dia ke sini, dia akan jadi P sama dengan Q kuasa 2 K. Okey, dan ini betul. Jadi P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Tak, sebab kalau kita pindahkan Q ni ke atas, kuasa 2 akan bawa sekali. Dia bukannya punca kuasa 2. Jadi kan, jadi P berubah secara songsang dengan kuasa 2Q. Tak, sebab kita bawa ni atas, dia akan jadi darab. Okey, jadi P berubah secara songsang dengan punca kuasa Q. Tak, jadi jawapan dia adalah A. Okey, 37. Antara berikut risiko manakah tidak dilindungi insurans? A. Kerugian semasa membuat pelaburan. B. Kematian akibat sakit tua. C. Patah kaki akibat kemalangan. D. Beg bagasi hilang di lapangan terbang. Okey, jawapan dia adalah B. Nak buat macam mana? Ini memang kita dah tua, akan macam logik lah. Bila tua kita akan mati kan. Jadi tidaklah, tak boleh dilindungi insurans. Kita mesti mati punya. Okey, jadi jawapannya adalah B. Okey, selesaikan. Okey, ini adalah pendaraban metrik. Okey, jadi bila metrik kita nak darabkan dia punya perjalanan dia adalah macam ni. Ni. Okey. Ini. Macam tu. Jadi kalau ada bawah dia, ni ke sini dan ini ke macam tu. Okey, jadi tengok nombor ni sini. Okey, kita mesti darab ni. Okey, lepas tu bawah dia pula ni. Ini ke sini dan sini. Oi, ni sangat triknya. Dia bagi satu nombor saja. Okey, jadi dia punya ni adalah kita selesaikan dekat sini. Metrik dia jadi sini negatif 3. Okey, darab dengan 7 dekat sini. Lepas tu sini negatif 3 darab dengan 4. Okey, lepas tu sini 5 kat bawah pula. 5 darab dengan 7 dan 5 darab dengan 4. Okey, jadi sini negatif 3 darab dengan 7 sama dengan negatif 21. Negatif 3 darab dengan 4 sama dengan negatif 12. 5 darab dengan 7, 35. Dan 5 darab dengan 2 sama dengan 20. Okey, jadi jawapan dia adalah D. Okey, 39. Diberi nombor metrik. Jadi dia suruh hitung nilai M dan N. Okey, kita cuba selesaikan dulu. 3M tolak dengan sini 4. Sini negatif 2 sama dengan N negatif 5. Okey, jadi sini 3, sini M. Okey, tolak dengan sini kita selesaikan dulu. Sini jadi negatif 8 dan sini jadi 8 sama dengan N dan negatif 5. Okey, kita bawa keluar benda ni. Sini dekat atas je 3 tolak dengan negatif 8, dia akan jadi tambah dengan 8 sama dengan N. Okey, jadi
dia sama dengan 8, 9, 10, 11. Jadi 11 sama dengan N. Okey. Lepas tu kita bawa keluar yang ni pula. Tadi kita bawa keluar yang atas ni. Sekarang kita bawa keluar yang bawah pula. Di M tolak dengan 8 sama dengan negatif 5. Jadi M sama dengan negatif 5. Sini kita bawa sini, negatif bawa ke sana akan jadi positif 8. Jadi 8 kurang dengan 5 jadi 3. Jadi M sama dengan 3. Jadi jawapan dia adalah N sama dengan 11 dan M sama dengan 3. Di jawapan dia adalah A. Okey, soalan terakhir. Rajah 17 menunjukkan titik P dan titik Q yang diplot pada grid segi 4 sama. Antara titik A, B, C, D yang manakah sama jarak dari titik P dan titik Q? Okey, jadi titik P dengan titik Q, kita kena cari antara A, B, C, D yang manakah dia sama jarak. Jadi sini ke A, sini ke Q. Sini macam ni dan ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Dia tak sama. Dia panjang sikit. Sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita cari yang mana mempunyai jarak yang sama. Sini kat sini, sini kat sini. Jadi sini 1, 2, 3, 4. Sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sini ke sini. Dan sini ke sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi jawapan dia adalah A.